Tuan-tuan dan puan sekalian, pada minggu yang lepas kita telah membicarakan hadis yang ke-27. Ingat lagi tak kita bincang pada minggu lepas? Ingat lagi tak? Hadis yang ke-27 minggu lepas kita sama-sama berbincang macam mana nak tahu sesuatu tindakan itu perkara yang baik, pahala ataupun sebaliknya. Jadi kalau hati rasa tenang, hati rasa yakin, insya-Allah benda tu benda betul. Tapi kalau hati pun rasa goyang, rasa tak kemas, takut kalau orang lain tahu, maka itu benda dosa lah. Dalam masyarakat kita peribahasa dia apa dia? Berani kerana benar, takut kerana salah. Cuba bayangkan kalau apa-apa konspirasi ataupun pecah mana, banyak tu kena fikirkan nak menyembunyikan dokumen atau menghapuskan bukti pembunuhan berprofil tinggi, macam-macam mereka fikirkan, nak hapuskan kesan. Jadi itulah jadi kita pun tak mampulah nak fikirkan ke tahap tu. Tapi panduannya di sini, benda yang baik ni yang Allah Ta'ala redai akan memberikan keterangan pada jiwa kita lah. Umpamanya dalam apa-apa saja kita buat dalam harian kita ni, bila kita betul-betul tapis pilih benda yang halal, kita akan rasa tenang. Contohnya lauk ayam tu, kedai tu kan, orang dah kata dah ada isu ni kedai ni, dia supplier ayam tu tak diyakini. Ada isu dulu pernah orang beritahu ayam nampak ada lubang kat leher ayam tu, jadi dia tak sembelih betul lah. Jadi kita tinggalkan kedai tu, kita tak makan. Jadi kita rasa tenang daripada kita duk gagah juga. Kan? Baik. Jadi insya-Allah itu adalah ke-27. Mudah-mudahan menjadi panduan. InsyaAllah dengan jiwa yang tenang. Benda ni mahal sebenarnya, benda ketenangan jiwa ni. Bila kita hilang pun kita akan rasa nilai dia. Baik, kita akan masuk ke hadis yang ke-28 pada malam ni. Judulnya diberikan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Baik, daripada Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kami yang membuatkan hati kami bergetar dan air mata bercucuran. Maka kami berkata, Ya Rasulullah, seolah-olah ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Jadi tengok dia punya setting lah, konteks setting dia. Yang mana sahabat Nabi ini, Sayyidina Abi Najih Al-Irbad ini menyatakan Nabi sampaikan nasihat kepada mereka, yang mana nasihat itu sampai ke hati mereka, menyentuh perasaan mereka, menggetarkan hati mereka sehingga air mata bercucuran. Baik, jadi ini menunjukkan mesej yang nak disampaikan ni sangat mustahak untuk diberikan perhatian, dan mereka juga merasakan seolah-olah dah tak lama dah detik-detik Nabi bersama dengan mereka. Baik. Rasulullah SAW bersabda, Usikum bitaqwallah. Pertama, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Baik. Maksud hadis ini, saya wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada pemimpin kamu meskipun yang memimpin kamu adalah seorang hamba. Akan ada dalam kalangan kamu yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya berlaku perselisihan. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Lihat Nabi menyatakan kedua-dua ini, tapi nanti kita akan huraikan. Sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah, peganglah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kamu menghindari perkara yang diada-adakan, kerana semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh kedua-dua Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Yakni dua imam daripada 6 imam tersebutlah, 6 kutub sittah Ada 6 buah kitab hadis yang utama yang menjadi pedoman kita.
yang kita dah sedia maklum, Al-Bukhari, Muslim, seluruhnya Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya. Baik. Mari kita lihat secara ringkas biografi ringkas perawi. Baik. Nama beliau ialah Irbad bin Sariyah As-Salami atau dikenali dengan nama Abu Najih. Ini suatu bentuk kelaziman dalam budaya, dalam masyarakat, yang mana diberikan gelaran Abu kepada anak sulungnya, yang lelaki. Tuan-tuan bolehlah fikir malam ni, siapa anak lelaki dia anak sulung? Bagi tahu seorang. Siapa? Nama apa Haji? Anak sulung? Biasa panggil apa? Hanis? Akil? Raqib? Abu Raqib lah. Lepas ni nama popular yang ni Abu Raqib. Kan? Abu itu boleh kita nak panggil kan nama lain kan, kepada kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita dengan Abu. Baik. Beliau ialah seorang sahabat yang berasal dari golongan Suffah. Ya rahmatullah. Alhamdulillah nikmat. Allah. Golongan Suffah kita tahu kan, yang mana mereka berkumpul kan di tempat tu kan, yang lazimnya dirujuk dengan golongan yang orang kata apa, sangat sabarlah kehidupan mereka kan, golongan Suffah. Beliau merupakan salah satu sebab turunnya ayat Al-Quran. Alhamdulillah faedahnya malam ni kita akan lihat asbab turunnya ayat surah At-Taubah 92 yang melibatkan sahabat Nabi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi kenderaan kepada mereka, lalu kamu berkata aku tidak memperoleh kenderaan yang membawamu. Ini peristiwa yang melibatkan Sayyidina Abu Najih Al-Irbad. Beliau tinggal di Syam, dan daripada kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis daripada beliau ialah Abu Rahm dan Abu Amamah. Beliau tinggal di Syam, dan antara orang yang ambil hadis daripada dia, yang riwayatkan daripada dia, ada dua orang lah ya, Abu Rahm dan Abu Amamah. Manakala daripada kalangan tabi'in ramai, iaitu orang-orang yang berada di Syam ketika itu. Jadi mereka mengambil faedah keberadaan sahabat Nabi, mereka meriwayatkan hadis. Ya. Beliau juga salah seorang sahabat yang menangis kerana sangat ingin berjihad dan bertempur bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ya. Di mana peperangan tersebut merupakan pertempuran yang penuh dengan kesukaran. Ini kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang memang dekat dengan Nabi, mereka terima didikan dengan secara langsung. Nabi bina iman mereka, memang yakin sungguh-sungguh yang Allah Ta'ala sediakan ya, ganjaran yang sangat hebat kepada para syuhada. Jadi dia sungguh-sungguh nak sama-sama sertai peperangan dengan baginda Nabi SAW. Tambahan pula, beliau tidak tergolong dalam kalangan orang yang dipersiapkan oleh Nabi untuk mengikuti peperangan tersebut. Beliau berkata bahawa dirinya adalah orang yang keempat yang memulai Islam dan wafatnya pada tahun 75 Hijriah. Jadi insya-Allah kita lihat di sini antara faedah yang kita boleh ambil antaranya ialah bagaimana kesungguhan para sahabat Nabi nak menyumbang bakti kepada Islam. Jadi insya-Allah kita hari ini kita cuba buat apa yang kita mampu. Baik. Keistimewaan hadis. Apakah keistimewaan ini? Baik, kita lihat di sinilah apa yang telah disenaraikan oleh penulis Dr. Zulkifli Al-Bakri, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tuan-tuan, antara tradisi kita dalam kita mengaji ni, yang mana kita mengaji ilmu dalam Islam ni, dia tak sama dengan belajar ilmu akademik di universiti yang secara moden, tak sama. Apa dia bezanya? Antaranya adalah pastinya niat ikhlas, niat mencari redha Allah Taala. Awal-awal lagi kalau niat tak berapa betul, maka susah nak dapat keberkatan ilmu tersebut. Yang kedua ialah kita mulakan dengan doa kepada guru-guru kita. Kat universiti moden lah ni tak ada. Jarang pensyarah mulakan lecture dia buka slide dia berkata jom kita doakan kat semua pensyarah kita. Jaranglah. Yang saya nampak lah. Lebih-lebih lagi di universiti barat kan. Jadi macam tadi kita mulakan dengan kita membaca surah Fatihah dan mendoakan mereka supaya mengalir barakah dan ada hubungan jiwa. Yang seterusnya macam tadi kan, kalau kita menapalkan daripada mana-mana penulis, kita akan sambung dengan doa apa dia? Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Apa maksud dia? Dan Allah memberikan manfaat dengan ilmunya kepada kami di dua negeri, di dua daerah. Maksud kata kita mendoakan kita dapat faedah daripada ilmu tu dunia dan di akhirat. Jadi itulah kita akan lazimkanlah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Baik. Hadis ini mengandungi wasiat yang ditujukan oleh Rasulullah kepada sahabatnya dan kepada semua kaum muslimin selepasnya. Ini wasiat yang Nabi tujukan. Sebab ni dah tadi kita tengok konteks setting dia, antara sahabat pun dah mula rasa bahawa akan tiba saat perpisahan dengan Nabi. Jadi wasiat ni wasiat yang mustahab, yang penting lah ya. Kalau kita nanti pun
Kalau kita nak berpisah nanti, kita akan sampaikan benda-benda yang mustahab ya. Baik. Baginda telah menyimpulkan dalam wasiat tersebut takwa kepada Allah. Usikum bittaqwallah. Bila lagi kita dengar benda ni? Hari Jumaat? Tidak. Kau tak perasan sebab penat sangat. Kena aircon sejuk. Kena pula daripada luar tu panas kan, dia penat dah. Masuk-masuk lah. Tapi dia berpindah alam. Dia tak sedap dah. Usikum. Dia sedap balik bila? Kesimpulan khutbah pada hari ni segar tu mata. Dia segar balik dah. Dah sampai kesimpulan khutbah. Aqimus solah lagi segar mata dia sebab dah habis dah. Okay, baik. Usikum bittaqwa. Nabi mulakan dengan berpesan untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas ni kalau kita pergi sembahyang Jumaat, kena ingat pesan takwa tu pesan yang penting, yang mustahab. Baik. Baik. Dan dengan serta patuh kepada pemerintah Islam yang memerintah umat Islam. Dengan cara ini terlaksanalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baginda juga mewasiatkan dengan satu yang dapat menjamin keselamatan umat dan memberikan petunjuk kepada mereka, iaitu berpegang teguh dengan sunnah. Nanti kita akan bincangkan huraiannya. Sungguh-sungguh ikut sunnah Nabi dan menjauhi segala perkara yang sesat dan bid'ah. Wasiat ini adalah wasiat agung dari Nabi kepada Sayyidina Al-Irbad. Wasiat yang menyebabkan mata dia bergelinang dan hati bergetar. Bahkan beliau yang sahabat Nabi menyatakan seolah-olah ini adalah petua daripada orang yang akan berpisah. Baik. Ulama dan hadis ini, Ibnu Rajab mengatakan Nabi menyebutkan setiap benda yang baharu, yang sesat itu merupakan jawami'ul kalim Nabi. Dan Syekh Abdul Wahab menyatakan hadis ini termasuk beberapa usul dalam Islam. Baik. Okay, kita mula tengok poin-poin yang dikemukakan di sini. Yang pertama ialah nasihat yang mengena, maksudnya yang menjurus kepada hati kita dan membekas kepada hati kita. Baik. Apa perbandingan ataupun analogi yang senang nak faham? Iaitu dari hati jatuh ke hati. Pernah dengar benda ni sebelum ni? Ya. Dari hati jatuh ke hati. Okey. Kalau daripada lidah, dia akan sampai ke mana? Sampai ke telinga lah. Mungkin dia tertapis, tak masuk ke dalam hati. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu nak menunjukkan betapa mustahabnya persediaan orang yang mengajar dan orang yang belajar. Ya. Pernah diceritakan dalam kalangan orang-orang soleh sebelum ini, apabila beliau menghadiri majlis ilmu dan dia rasa benda yang disampaikan tu tak berapa nak kena dekat dia, tak menyentuh hati dia, tak bagi kesan. Jadi dia kata ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah hati saya yang bermasalah, ataupun hati tuan yang mengajar ini yang bermasalah. Jadi dia itulah, sebab itu kita sebutkan tadi dalam kita belajar ilmu-ilmu agama Islam ini kena ada persediaan hati yang ikhlas. Tuan-tuan kalau pasal kan, kalau kita pergi mengaji lah kan, kalau kita meneroka lagi lebih lagi tempat-tempat pengajian yang ada lagi, tuan-tuan guru. Jadi dia tak semua orang-orang soleh yang berpengetahuan ni semuanya yang terkenal. Ada yang tersembunyi. Istilahnya mastur. Mastur. Bukan mastura. Mastur. Mastur yang tersembunyi. Ada antara mereka bila memulakan ucapan dengan talbiyah ataupun dengan zikir, orang dengar tu saja dah mula keluar air mata. Betapa hebatnya hati dia tu, jiwa tu dekat dengan Allah Ta'ala. Dia cakap sikit saja orang dah mula, orang kata apa? Teriak teruk sebab memang ada ikatan jiwa tu. Bluetooth dia kuat. Bluetooth dia kuat, wifi dia kuat. Na'udzubillah min zalik. Kalau wujud di hari ini ataupun pada masa yang lepas, sebahagian orang yang bercakap, tapi benda tu tak sampai pun kepada hati pendengar dia. Mungkin masa tu seronok lah, gelak, macam-macam gelak, semua seronok. Tapi bila balik, fikir balik, apa dia mengaji tadi? Dia tak ada bekas. Jadi itu antara yang kita nak cuba usahakan lah. Jadi saya berkempen, saya mengajak di saya, insya-Allah kita cuba lagi luaskan usaha menuntut ilmu. Memang ada antara guru-guru kita ni yang ikhlas, yang mengajar ni, kita akan ingat ilmu yang dia ajar kepada kita tu berpuluh-puluh tahun. Terngiang-ngiang ucapan dia tu. Contoh, satu masa nanti kita ada dalam dilema, nak pergi solat subuh ke tak ni kat surau.
Nabi ke tak ni? Macam-macam alasan lah syaitan akan propose justification dia. Nanti dah habis waktu dah ni. Kereta rosak dah apa semua. Tapi insya-Allah dalam kalangan guru kita yang soleh, yang ikhlas, mereka akan ajar didik kita, kita akan teringat balik nasihat mereka. Antaranya mereka ajar didik kita bahawa solat subuh berjamaah ini, kalau siapa tahu, dia akan sanggup datang walaupun dalam keadaan merangkak. Kita hari ni semua main naik kereta, betul tak? Ada juga naik motor kan? Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan mai juga walaupun dah habis solat jemaah tu. Tadi katalah pagi tu kita sampai-sampai imam dah bagi salam. Sampai kat pintu tu, pembesar suara kita dengar Assalamualaikum warahmatullahi. Dah bagi salam dah. Tak apa, mai juga, insya-Allah dapat pahala. Itu kemurahan rahmat Allah Taala. Itu nak pujuk diri kita. Saya masih teringat lagi ya, Ustaz duk ajak kepada kita, walaupun solat berjamaah tu kita sempat pada masa tahiyat akhir sahaja, tak apa, solat juga secara berjamaah. Ya, okey, baik. Itu yang pertama lah ya. Masa kata dari segi usaha belajar ini, kita nak mencari keberkatan dan keberkesanan. Baik. Dalam membicarakan hal ini juga, terutamalah tuan-tuan puan sekalian, kita ni juga adalah pembimbing kepada ahli keluarga kita, ya? Kepada anak isteri, kepada menantu, kepada cucu. Kita juga akan mendidik mereka. Baik. Bagi mereka yang memegang peranan ini, mereka hendaklah walk the talk. Betul tak istilah hari ini? Dia sendiri meyakini, dia sendiri yang mengamalkan apa yang dia cakap, dia berkempen. Contoh yang mudah, penceramah bab kesihatan, bab diabetes, dia bagi ceramah. Hebat dah dia buat slide semua. Dia tunjuk piramid makanan, dia tunjukkan portion sehari berapa sudu gula, apa contoh-contoh makanan yang manis yang kena dikurangkan. Tapi dia sendiri, semua orang tahu, memang tak jaga. Minum manis, makan manis semua. Jadi benda tu orang pun nak yakin macam mana? Dia cakap benda yang dia sendiri tak buat. Contoh, penceramah tajuk pengurusan masa. Tapi dia sampai pun setengah jam lewat. Macam mana tu? Tak pening kepala. Okey, penceramah bab etika pemakaian, grooming, apa nama? Bisnes pemakaian lah, kemas kan. Tapi dia sendiri pun sampai baju tak gosok. Banyak kotor baju dia, bau tak apa sedap. Jadi benda tu, inilah dia tak bergerak seiringan. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya mengingatkan diri saya lah, dan juga kita semua, benda ni memang kita kena berusaha sungguh-sungguh, teliti ya, dalam kita mencari ilmu. Kita nak dapatkan kefahaman dan keberkatan ilmu. Saya risau benda ni sebab saya lihat dalam internet hari ni macam-macam sumber ada. Jadi tuan-tuan sekalian, ambil perhatian lah, jangan kita senang ambil kaut ya, tangkap muat saja. Baik. Yang seterusnya, poin yang berikutnya, sabda Nabi menyatakan supaya bertakwa kepada Allah dan mendengar dan mentaati. Di sini ungkapan yang disebutkan, walaupun yang memerintah itu seorang budak ataupun dalam kalangan hamba. Antara pandangan ulama menyatakan ini adalah suatu bentuk kata apa, perumpamaan. Maksud kata kena taat sungguh-sungguh kepada pemerintah yang dilantik secara sah. Baik. Dan yang kedua ialah peringatan adalah sesuatu yang menyentuh hati dan memberikan kesan ke dalam diri orang yang mendengar. Itu yang kita nak cuba usahakan, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat membaiki dan memantapkan lagi perkara ini. Baik. Menyebutkan tentang hal ini, antara syarahan yang diberikan juga diceritakan, dikisahkan kepada kita kebiasaan Nabi SAW selepas Nabi memberi salam, Nabi jadi imam. Bagaimana kedudukan Nabi? Nabi akan berada memandang ke sebelah kanan. Maksud kata, jamaah tu akan berada di sebelah bahu Nabi dan kiblat berada di kiri. Jadi kalau hari ini imam akan menghadap sana lah, ya, itu kedudukan yang Nabi ajarlah. Baik. Kalau ada benda yang penting yang Nabi nak sampaikan, Nabi akan menghadap penuh kepada mereka, kepada jamaah. Jadi para sahabat akan tahulah, pagi itu Nabi akan menyampaikan pesanan yang mustahab. Jadi sahabat pun akan berikan perhatian. Sahabat tidak akan menyibukkan diri mereka dengan
zikir-zikir dan yang lain-lain lah, sebab mereka dah tahu dah kata Nabi akan sampaikan perkara yang mustahab. Baik, itu sedikit faedah lah saya teringat bila saya sebut, saya ikuti syarahan tentang hadis ini. Itu yang kita boleh ambil faedah lah. Jadi sama juga nanti kat rumah, bila kita jadi imam, bila bagi salam, kita duduk dalam kedudukan macam tu dengan niat nak ikut cara yang Nabi telah buat. Baik. Baik. Kedua, kita lihat poin yang kedua, peringatan adalah sesuatu yang menyentuh hati dan memberikan kesan kepada diri orang yang mendengar. Baik. Jadi ada ciri dia lah. Yang pertama adalah tema yang tepat. Jadi benda yang dekat dengan konteks harian para pendengar. Dah masuk insya-Allah. Dah masuk dah. Okey, baik. Sebab saya nampak jam tu baru pukul 7 minit. Okey, lama lagi ni. Sejam lebih lagi. Dah ada masuk waktu dah. Kita tak apa dah. Okey, tak apa dah. Jadi insya-Allah kita mungkin kita pada kesempatan yang akan datang kita akan hurai lagi. Baik. Jadi tema yang tepat lah. Maksud kata kena mudah untuk dicapai oleh pendengar. Kalau macam saya orang Kedah. Balik sana nanti kalau berceramah ataupun tazkirah dekat orang Kedah, cakap Kedah lah. Senang nak faham. Betul tak? Orang Kelantan, balik Kelantan. Cakap Kelantan, dekat dengan jiwa orang Kelantan. Guna bahasa yang mudah untuk difahami. Baik. Sebelum kita tangguhkan saya nak bagi satu ni lah, orang kata apa, teaser lah untuk perbincangan yang akan datang. Baik. Dalam hadis tadi Nabi menyebutkan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin. Baik. Tuan-tuan sekalian, perbincangan tentang bid'ah ini sesuatu yang orang kata apa, panas. Kalau nak meneliti tentang hal ini boleh rujuk di Malaysia, dah ada penulisan yang telah disusun oleh Al-Ustaz Muhadir bin Jun. Boleh carilah. Dan juga ensiklopedia tentang bid'ah. Jadi kena teliti dan perhalusi. Baik. Jadi daripada ungkapan Nabi tadi yang Nabi sabdakan, sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin. Jadi yang kita ma'ruf, khalifah yang 4 tu siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Dan mereka ialah mujtahid. Jadi panduan kita ini kena berdasarkan sumber yang ada penyusunan dia lah. Kalau istilah dia lebih tepat, perbincangan tentang usul fiqh lah. Apa dasar-dasar dalam kita memahami agama ini. Dan guru-guru kita beritahu sunnah ni nak fahamnya tidak semata-mata yang warid sahaja. Yang warid ni maksud kata yang memang telah dilaporkan secara spesifik lah. Sebab ada juga sunnah yang dilakukan yang dirujuk kepada Khalifah Ar-Rashidin. Jadi insyaAllah bila kita meneliti hal itu, kita akan luaskan lagi pemahaman kita tentang agama Islam ini. Tak boleh kita terlalu keras dan pemahaman yang terlalu literal. Jadi InsyaAllah lah pada pertemuan akan atas sekali lagi saya akan bawakanlah poin-poin yang selanjutnya. Jadi saya rangkumkan balik untuk malam ini. Bagaimana tadi kita mulakan perbincangan pada malam ini, kita membicarakan kepribadian salah seorang sahabat Nabi. Dan kita juga mempromosikanlah panggilan Abu kepada siapa nama anak sulung kita. Baik, seterusnya kita lihat sahabat Nabi tadi, beliau sangat sungguh nak ikut berjuang memberikan sumbangan kepada agama Islam. Berikutnya kita membicarakan bagaimana dalam peristiwa tersebut nasihat yang Nabi bagi kepada para sahabat itu memberikan bekas kesan kepada jiwa para sahabat sampai keluar air mata. Dan sahabat pun terasa seolah benda itu pun menunjukkan perpisahan yang akan berlaku. Dan Nabi memberikan pesanan tentang takwa. Pesanan yang penting yang kita hari ini orang lelaki akan dengar 4 kali sebulan. Paling minimum lah. Usikum bitaqwallah wa iyya. Berkenaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan mendapat faedah. Pada pertemuan sekali lagi kita cuba rangkumkan, kita lanjutkan lagi tentang bagaimana usaha kita nak memahami agama Islam ini berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin, dan seterusnya kita berpegang kepada para imam mujtahid yang terus menerus memimpin memelihara agama Islam ini. Akhir sekali saya tutup. Hari ini kita lihat para hufaz, para imam qurra, mereka menjaga riwayat bacaan Al-Quran supaya terpelihara. Ada ulama hadis, muhaddithin, mereka meneliti siapakah perawi hadis. Mereka mengesan manakah hadis yang dhaif, hadis yang maudhu' dan seumpamanya. Mereka memelihara sumber hadis. Dan di sana ada juga ulama yang peranan mereka adalah nak memelihara kefahaman agama Islam ini, iaitulah para fuqaha kita. Mereka meneliti hadis-hadis, ayat Al-Quran dan sumber-sumber lain, dan mereka mengeluarkan ijtihad untuk kita faham
agama Islam, insyaallah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan azan dan sama-sama kita dengar azan, jawab dan doa kepada Nabi. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi di akhirat nanti, insyaallah.